Okay, hai. So, hari ni saya nak cerita pasal faktor pengeluaran. Okay, faktor pengeluaran ataupun dalam bahasa Inggeris, factor of production. Okay, so faktor pengeluaran ni ada 4. Senang cerita, you all ingat je BMTU. Okay, BMTU. B stand for buruh, M modal, T tanah, U usahawan. So senang nak ingat kan, BMTU, senang je. Okay, so kita mulakan dengan buruh dulu, B. Okay, buruh. So buruh ni apa? Buruh ni ialah orang yang bekerja, tenaga pekerja. Okay, so buruh ni ialah individu yang menyumbangkan tenaga fizikal ataupun mental. Okay, tenaga fizikal ni maksudnya dia buat kerja, gunakan dia punya anggota badan lah, angkat barang ke apa ke, yang menggunakan tenaga badan dia. Okay, manakala tenaga mental ni maksudnya dia berfikir. Okay, dia buat kerja tu dia kena fikir idea ke. Okay, so dia kena bentang ke idea tu, dia kena berfikir untuk mendapatkan sesuatu hasil ataupun outcome. Buruh ni ialah individu yang bekerja, gunakan tenaga fizikal ataupun mental, yang terlibat dalam proses pengeluaran. Proses pengeluaran ni ialah proses menghasilkan barang ataupun perkhidmatan. Buruh dibahagikan kepada dua, iaitu buruh mahir dan juga buruh tidak mahir. So buruh mahir ialah buruh yang berpendidikan tinggi, yang ada sijil, contohnya yang ambil diploma ke degree, master, PhD. So yang berpendidikan tinggi tu kita panggil buruh mahir. So buruh mahir ni biasanya digunakan tenaga mental. Maksudnya digunakan mental dia, maksudnya dia banyak berfikir. Dia banyak berfikir untuk menyelesaikan masalah sesuatu syarikat, menyelesaikan masalah ekonomi ataupun memberi idea untuk membangunkan ekonomi. So apa contoh buruh mahir ni? Buruh mahir ni contohnya macam jurutera, peguam, accountant, doktor, dan lain-lain lagi lah. So buruh tidak mahir, buruh tidak mahir ialah buruh yang tidak berpendidikan tinggi, ataupun dia tidak memiliki kemahiran profesional. Dia mungkin ada kemahiran tertentu tapi dia bukan dalam bidang profesional. Contohnya, buruh tidak mahir ni, contohnya orang tak ambil SPM pun dia boleh kerja. Contohnya apa? Contohnya macam petani, pekerja ladang, buruh binaan. Diorang semua kalau tak belajar pun, tak ada pendidikan pun tak apa, asal dia boleh bekerja, menggunakan tenaga fizikal. Biasanya buruh tidak mahir ni dia banyak lagi menggunakan tenaga fizikal daripada mental. Buruh ni dia mempunyai mobility geografi. Maksudnya buruh ataupun pekerja, contohnya kita sebagai pekerja, kita boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Mobility ni maksudnya bergerak, pergerakan. Kalau kita cakap mobility geografi tu pasal kawasan lah, tempat. Maksudnya kita boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain. So katakanlah kalau kita bekerja, kita nak pergi site ke sana, atau bos kita suruh kita pergi ke company lain, kita boleh pergi. Dan lagi satu, buruh ni mempunyai mobility pekerjaan. Maksudnya buruh tu mudah untuk bertukar pekerjaan. So katakanlah dia bekerja kat company A 3 tahun, lepas tu dia pindah pula company B, sebab company B tu dia bayar gaji lagi tinggi. So itu contohlah mobility pekerjaan. Buruh ni dia bekerja mengikut arahan. Apa-apa arahan ataupun instruction yang bos dia bagi, dia kena ikut. Dia tak boleh bantah. Sebab gaji dia bos dia yang bayar. So dia tidak melibatkan diri dalam mereka cipta ataupun inovasi ke apa ke. Dia tak payah fikir-fikir nak buat something new. Dia tak payah fikir nak reka apa untuk company, dia tak payah. Dia just buat je apa arahan yang bos dia keluarkan ataupun orang atas yang dikeluarkan. Disebabkan itu buruh tu tidak menanggung risiko ketidakpastian. Maksudnya yang dia hanya tahu, buruh ni, pekerja ni tahu dia akan dapat gaji pada hujung bulan. Apa-apa risiko terhadap company tu nak bankrupt ke, company tu untung berjuta-juta ke, dia tak peduli, janji dia dapat gaji. Itu maksudnya
risiko company tu jatuh ke bangun ke tidak ditanggung oleh buruh ataupun pekerja itulah. Faktor pengeluaran yang kedua ialah modal. So modal ni ialah barang ciptaan manusia yang digunakan untuk proses pengeluaran. Okey, maksudnya untuk menghasilkan barang ataupun perkhidmatan ni perlukan modal. Okey, modal ni bukan sahaja duit, duit yang manusia keluarkan, tapi dari segi barang. Contohnya, untuk menghasilkan mi, you perlukan apa? Mesin buat mi tu. Okey, so ataupun untuk you running business, you perlukan premise ataupun bangunan untuk you hasilkan barang dan perkhidmatan. Faktor pengeluaran yang ketiga ialah tanah. Okey, so tanah ni ialah anugerah alam semula jadi dan mempunyai penawaran yang terhad, okey, yang digunakan dalam proses pengeluaran. Okey, so ada negara yang mempunyai tanah yang banyak, ada negara yang ada mempunyai tanah yang sikit. Sebab tu kita panggil anugerah alam semula jadi. Okey, dia bergantung kepada negara masing-masing. Okey, so lagi banyak tanah yang negara tu ada, okey, so lagi banyak dia boleh usahakan hasil alam semula jadi. Okey, so tanah ni dia mempunyai penawaran yang terhad. Okey, penawaran kita boleh panggil sebagai supply. Okey, so tanah ni orang kata terhad. Bila kita dah guna tanah tu, kita tak boleh nak buat tanah yang baru macam tu. Okey, so tanah ni dia ada dua. Okey, tanah boleh jadi sumber yang boleh baharu ataupun sumber yang tidak boleh baharu. Sumber tidak boleh baru. Sumber yang boleh baharu contohnya macam sumber hutan, manakala sumber yang tidak boleh diperbaharui contohnya macam petroleum, gas asli, emas, pencet timah. Yang tidak boleh diperbaharui itu yang akan habis satu hari nantilah. Tanah ni dia tidak mempunyai mobiliti geografi. Okey, maksudnya tanah ni you tak boleh pindahkan tanah ni daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tanah tu memang stay kat situ je, dia takkan berubah sampai bila-bila. Okey, tanah ni dia mempunyai mobiliti kegunaan. Okey, sebab tanah ni kita boleh guna untuk pelbagai kegunaan, pelbagai tujuan. Okey, contohnya macam kita gunakan tanah tu untuk buat aktiviti pertanian ataupun pembinaan, okey, dan juga perlumbungan. Dan juga nilai tanah. Tanah ni ialah properti. Okey, so bila kita cakap pasal properti, nilai dia semakin hari semakin meningkat. Okey, so nilai tanah ni dia akan lebih tinggi pada masa akan datang. Okey, sebab dia punya penawaran tu terhad. Okey, umpamanya macam ni lah, bila kita dah guna tanah tu, kita tak boleh buat tanah yang baru sebab tanah yang ada tu je. Sebab tu kita cakap penawaran tu terhad. Dan disebabkan itulah nilai tanah tu semakin hari semakin menaik. Faktor yang keempat ialah usahawan. Okey, usahawan. Okey, usahawan ni apa? Okey, usahawan ni dia berbeza dengan peniaga. Okey, dia macam sama tapi sebenarnya berbeza. Okey, usahawan ni dia berniaga juga. Peniaga, tapi usahawan stay peniaga. Cerita macam ni lah. Kalau peniaga, dia jual barang orang lain. Okay, dia boleh jual macam-macam. Okay, dia boleh jual barang orang lain. Okay, barang tu dia tak buat tapi dia boleh jual. Okay, sebab tu kita cakap peniaga tu boleh jual macam-macam. Siapa yang jual barang tu kita panggil peniaga. Tapi usahawan ni ialah orang yang jual barang dan dia juga buat barang tu. Kiranya dia jual barang yang dia buat ataupun dia jual perkhidmatan yang dia sendiri buat. Okay, itu namanya usahawan. Okay, he create something new, dia buat sesuatu yang baru yang orang lain tak pernah buat, ataupun barang tu memang dia sendiri yang buat and dia sendiri jual. Okay, itu namanya usahawan. Manakala peniaga, dia hanya menjual barang orang lain, kiranya dia menjual barang atau perkhidmatan yang dibuat oleh orang lain. So siapa-siapa yang jual barang kita boleh panggil sebagai peniaga. So usahawan dia menggabungkan kesemua faktor tadi. Tadi kita belajar apa? Okay, faktor pengeluaran, buruh, modal, tanah. Usahawan ni dia kena gunakan buruh. Okay, dia kena gunakan pekerja untuk menjalankan proses pengeluaran, untuk meneruskan proses pengeluaran, untuk keluarkan
barang dan perkhidmatan perlukan tenaga buruh. So tenaga buruh ni penting. Kalau tak ada pekerja, macam mana barang tu nak dikeluarkan, okey? So lepas tu dari segi modal, yes, usahawan mesti keluarkan modal. Kalau tak ada modal, macam mana dia nak berniaga? Macam mana dia nak hasilkan barang? Macam mana dia nak beli barang-barang yang dia nak tu? Okay, so perlukan modal. Yang ketiga, tanah. Okay, so tanah ni usahawan tu boleh beli. Kalau dia kaya, dia boleh je beli tanah, lepas tu dia buka kilang kat situ. Okay, dia buka kedai ke apa ke. Usahawan ni ialah seseorang yang sanggup menanggung risiko. Orang kata apa-apa risiko ketidakpastian dia kena tanggung lah. Okay, dia tak tahu sama ada perniagaan yang dia buat tu boleh generate income, boleh menjana pendapatan, boleh menjana untung ataupun tidak. Okay, dia tak pasti perniagaan yang dia buat ni boleh bagi dia untung ataupun dia rugi. Okay, so usahawan ni perlu berani untuk tanggung risiko, sebab apa-apa keputusan yang dia buat, apa-apa keputusan yang buat akan melibatkan kerugian ataupun keuntungan. So dialah bukan modal, tak semestinya modal tu dipulangkan balik. Maksudnya tak semestinya modal tu didapat balik. Kalau dia untung, yes, dia akan dapat modal tu balik. Tapi kalau dia rugi, modal tu dileburkan. Lebur begitu sahajalah. Nak jadi usahawan ni bukannya senang. Okay, dia perlu melakukan inovasi. Dia perlu membuat produk yang lain daripada yang lain. Okay, dia perlu compete, dia perlu bersaing dengan usahawan-usahawan yang lain juga. Okay, so inovasi ni sangat penting. Okay, inovasi macam mana dia buat produk baru. Okay, macam mana dia nak memperkenalkan produk baru dia, macam mana teknik pengeluaran. Okay, teknik pengeluaran apa, cara-cara, macam mana cara-cara yang betul untuk dia keluarkan produk dia. Apa teknik yang dia perlu lakukan, yang dia patut lakukan untuk menghasilkan barang yang bagus, yang berkualiti tinggi. Dan juga nak jadi usahawan ni dia kena bentuk satu organisasi yang barulah. Okay, dia mesti ada pekerja, dia mesti ada orang-orang bawah dia. So dia membentuk satu organisasi yang baru. Okay, so tugas usahawan. Kenapa wujudnya usahawan? Sebab usahawan ni dia boleh memaksimumkan pengeluaran. Maksudnya dia boleh keluarkan berapa banyak barang atau perkhidmatan yang dia suka, dia boleh keluarkan. Okay, lepas tu dia boleh meminimumkan kos pengeluaran. Okay, maksudnya dia boleh buat pilihan. Okay, dia boleh buat keputusan macam mana dia nak kurangkan dia punya kos pengeluaran tu lah. Lepas tu usahawan ni juga dia boleh memaksimumkan keuntungan. Maksudnya keuntungan yang dia dapat tu bukan setakat tu je. Okay, dia boleh buat keuntungan yang lebih besar lagi.